Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu 4AJ, 5AJ dan 6AF. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Okey, untuk hari ini 8 hari bulan 7 2021 hari Khamis, cikgu tak akan buat kelas PDPR secara Google Meet ataupun secara dalam talian. Hari ini cikgu akan buat secara video. Cikgu akan bagi link video ini di dalam link pautan YouTube ini ke dalam kelas WhatsApp kelas masing-masing. Nanti awak akan tengoklah dalam grup masing-masing video pengajaran cikgu hari ini. Kemudian lepas tu cikgu akan bagi link link soalan kuis 3 kelas 4AJ, 5AJ dan AF dan 6AF. Awak klik link ni, kemudian jawab soalan kuis ini. Kemudian kehadiran cikgu akan kira daripada pengisian kuis sains 3 ni lah. Okey. Untuk hari ni kita teruskan lagi pengajaran kita. Okey. Pengajaran kita pada hari ini iaitu mengawal pembuli ubah. Okey, sebelum ni kita cikgu masuk topik hari ini. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang kita nak kenal pembuli ubah. Apakah pembuli ubah dalam pembuli ubah ni untuk pengetahuan awak lah. Ia berada dalam kemahiran proses sains lah, di mana kemahiran proses sains di mana dia wajib perlu memang wajib kena kenal apa dia pembuli ubah ni. Tidak akan ada masalah. Terutamanya pada tahun 4 dan 5 dan 6 lah. Akan ada masalah untuk menjawab soalan berkaitan hipotesis, tujuan penyiasatan, kesimpulan, pemerhatian dan macam-macam lagi lah dalam kemahiran proses sains. Jadi, dalam nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan yang cikgu sebutkan tadi, kena kuasai pembuli ubah dahulu. Okey, kita masuk kita masuk setapak lagi mengenai pembuli ubah. Apa dia? Nanti cikgu terangkan apa dia setapak tu. Okey. Sebelum tu kita buat ulang kaji sikitlah tentang pembuli ubah yang dah kita belajar sebelum ini. Okey, pembuli ubah. Okey. Sebelum ni kita dah belajar apa dia pembuli ubah. Apa dia pembuli ubah yang cikgu terangkan. Kemudian nombor 2, kita dah belajar tentang ciri-ciri pembuli ubah. Ciri-ciri pembuli ubah yang perlu ada dalam satu pembuli ubah itu, iaitu yang pertama apa dia yang cikgu ajak sebelum ni, apa dia ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia kena ada dua perkataan. Dua perkataan ni, satu apa dia? Satu adalah parameter. Okey, parameter ataupun ciri-ciri. Satu lagi ialah objek. Apa dia? Contohnya macam jenis kayu, jenis batu, saiz buku, tinggi pokok, berat batu contohnya. Dia kena ada dua perkataan. Wujud dalam dua perkataan, parameter dengan objek ataupun benda. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah belajar pembuli ubah boleh diukur ataupun dikira dan pembuli ubah tidak boleh diukur dan pembuli ubah boleh diukur dan dikira lah. Okey, contoh pembuli parameter dipanggil parameter. Parameter dalam pembuli ubah. Parameter dalam pembuli ubah. Okey, pembuli ubah. Okey, contohnya macam ni. Ni contoh-contoh yang cikgu dapat kena pastilah. Contoh parameter dalam pembuli ubah yang boleh dikira dan atau yang boleh diukur ialah jumlah, saiz, bilangan, kuantiti, ketinggian, kelebaran dan semua inilah. Itu parameter yang boleh dikira. Parameter yang tidak boleh dikira, ataupun tidak boleh diukur dalam pembuli ubah ialah contohnya macam kecerahan tak boleh dikira, bentuk tak boleh dikira, pergerakan tak boleh dikira. Ini semua contoh-contoh campur-campur lah pembuli ubah. Parameter boleh dikira dan tidak boleh dikira lah. Kualiti, jenis, ini contoh parameter
dalam pembuluh ubah yang tidak boleh kira dan boleh dikira. Okey, itu kita buat flashback lah tentang ulang kaji minggu-minggu lepas lah tentang pembuluh ubah. Okey, untuk hari ini kita masuk lagi, kita akan masuk satu lagi step, kita akan kenal apakah ataupun jenis-jenis pembuluh ubah. Okey, cikgu nak bagi senang faham awak analoginya ialah cikgu andaikan cikgu akan buat macam adik-beradik. Jenis-jenis pembuluh ubah ni. Okey, ada 3 jenis. 3 jenis pembuluh ubah ataupun 3 adik-beradik lah. Yang pertama, pembuluh ubah dimanipulasi. Okey, yang ni cikgu gelarkan dia adik-beradik dia yang sulung. Abang Long. Abang Long. Cikgu tak apa nanti kenapa cikgu panggil Abang Long. Okay. Yang kedua, adik-beradik kedua, jenis kedua pembuluh ubah bergerak balas. Yang tadi manipulasi, yang ni bergerak balas, cikgu panggil dia Abang bukan apa cikgu bagi tahu macam analogi adik-beradik ni supaya awak faham lah. Bagi senang faham sikit. Okey, yang ketiga, pembuluh ubah dimalarkan. Okey, PMR ni cikgu gelar dia, panggil dia adik. Adik kecil lah. Adik kecil. Okey. Okey, cikgu ulang balik. Ada 3 jenis pembuluh ubah yang kita kena belajar, kita kena kenal pasti, iaitu satu pembuluh ubah dimanipulasi, PM, short form dia. Yang kedua, pembuluh ubah bergerak balas, PG ataupun PB. Cikgu lebih suka panggil PG lah. Ataupun abangah dah. Yang ketiga, pembuluh ubah dimalarkan, PMR ataupun adik. Kenapa cikgu panggil abang Long, abangah dan adik ni? Sebab apa? Okay, contohnya, kita ada 3 beradik lah. 3 beradik. Kalau tak ada abang Long, boleh tak abangah dan adik Dinat? Contoh daripada tiga hidup, 3 beradik ni kan. Boleh dah hidup? Tak boleh. Abangah dengan adik kena bergantung dengan abang Long. Adik dengan abangah ni kena hidup dengan bersama abang Long. Tak ada abang Long, depa macam tak boleh nak bergantung harap. Depa bergantung harap kepada abang Long ni. Macam itulah dalam KPI pembuluh ubah ni. Pembuluh ubah bergerak balas PG dengan PMR ni kena bergantung dengan PM, pembuluh ubah manipulasi. Tak ada pembuluh ubah manipulasi, tak ada lah pembuluh ubah gerak balas, tak ada lah pembuluh ubah dimalarkan. Maksudnya pembuluh manipulasi ni amat-amat penting. Macamlah 3 beradik, abang Long ataupun Kak Long penting dalam adik-beradik, 3 beradik ni. Okey, sekarang kita nak pergi hari ni, cikgu nak fokuskan dulu kepada abang Long, kepada pembuluh ubah dimanipulasi PM. Okey, abang Long lah. Kita pergi pada abang Long dulu sebab abang Long ni adalah orang yang paling penting dalam 3 beradik ni. Okey, kita pergi yang pertama, pembuluh ubah dimanipulasi. Okey. Apa dia pembuluh ubah dimanipulasi ni? Okey sana. Okey. Pembuluh ubah dimanipulasi adalah sesuatu yang diubah. Sesuatu yang berbeza, sesuatu yang tidak sama dan memberi kesan pada sesuatu yang diperhatikan. Dia memberi kesan kepada PG dan PMR, pembuluh ubah dimalarkan. Maksudnya cikgu dah terangkan dah tadi dah. Abang Long tu siapa dia? Abang Long tu dia amat penting dalam keluarga 3 beradik tu. Di mana dialah yang perlu diubah. Dia menjadikan contoh kepada yang adik-beradik lain. Dia perlu berbeza. Dia kena jadi orang kata, jadi orang yang pertama berbeza lah. Kalau nak jadi ikutan kepada abangah dan adik dia ni, kemudian kena tak sama. Sebab abang Long ni dia kena keras sikit. Dia kena orang kata kena tegas sikit. Sebab dia ketua kepada adik-beradik. Jadi dia macam dia kepala lah adik-beradik tu. Dalam adik-beradik ni. Jadi dalam sains PM, pembuluh ubah dimanipulasi, mestilah sesuatu yang diubah, yang berbeza, yang tak sama dan memberi kesan. Memberi kesan maksudnya abang Long ni fungsi dia contohnya adik-beradik ni. Dia memberi kesan. Contohnya kepimpinan mulai tauladan. Contohlah dalam adik-beradik ni. Dia kena beri kesan kepada adik-beradik. Dalam sains PM, pembuluh manipulasi ni, dia memberi kesan kepada gerak balas dan PMR. Okey, sekarang kita bagi pada contoh. Contoh apa dah ni cikgu? Contoh-contohnya PM ni apa cikgu? Okey, kita tengok. Okey, dalam contoh cikgu nak bagi ada 5 contoh soalan dalam PM, pembuluh manipulasi. 5. Dia boleh wujud dalam keadaan gambar atau gambar raja ringkas,
Yang kedua, gambar dan gambar raja yang mempunyai maklumat dan data. Yang ketiga, dalam bentuk jadual. Yang keempat, dalam bentuk graf. Dan yang terakhir yang cikgu dapat kenal pasti dalam bentuk ayat. Okey. Kira kita pergi ke contoh yang pertama iaitu gambar raja dan gambar dan atau gambar raja ringkas. Okey. Kita tengok yang pertama. Okey. Ini gambar apa? Sudah pastilah ikan. Okey, ikan. Okey. Cikgu dah ajar sebelum ni, apakah parameter ataupun kena ada dalam sesuatu pembuli ubah tu, kena ada satu ialah parameter dengan objek tambah objek. Okey, dalam soalan ni, objeknya ialah kita kena pasti ialah objek dia ikan lah. Objek dia ikan. Apa dia yang okey dalam pembuli ubah dimanipulasi ataupun PM, apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Apa yang berbeza di sini ialah, yang boleh cikgu katakan ialah yang pertama, yang berbeza, yang tak sama dalam gambar rajah ikan ni, yang tak sama, apa dia? Yang pertama ialah saiz. Saiz tak sama kan? Contohnya, ikan A tak sama B, tak sama C. Kemudian, berat. Mungkin berat ikan A ni mungkin 1 kilo mungkinlah contoh. Yang berat ni 2 kilogram. Yang ketiga ni 3 kilogram. Jadi itulah yang tak sama dalam pembuli buah manipulasi, cikgu ulang balik. Itulah yang tak sama, diubah dan berbeza. Itulah yang tak sama. Jadi apa yang tak samanya ialah saiz atau berat ikan. Jadi PM dia ialah berat atau saiz ikan. Okey. Okey ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pokok. Objek ni senang saja. Pokok. Jadi apakah pembuli ubah dimanipulasi dia? Apa yang tak sama dia? Apa yang berbeza? Apa yang tak sama yang berbeza dia ialah tinggilah. Contohnya pokok A 3 meter. Pokok B 1 meter. Jadi apa yang tak samanya ialah tinggi pokok. Yang tak sama. Okay, dalam cikgu ulang balik, dalam pembuli ubah manipulasi, apa yang diubah, apa yang berbeza, apa yang tak sama. Jadi dalam soalan contoh dua ni, pokok ialah tinggi pokok. Okey, kita pergi ke ketiga. Buah-buahan. Jadi objek dia buah lah. Buah lah. Tak mau panjang-panjang. Buah. Apa dia kita kata, apa yang berbeza tentang gambar raja buah ni? Banyak. Jenis, saiz, apa dia, nama buah, apa lagi, berat, jisim, banyak lagi lah. Jadi inilah pembuli ubah dimanipulasi, yang tak sama, yang diubah, yang tak sama, yang berbeza, dimanipulasi. Inilah pembuli ubah yang berbeza, pembuli ubah manipulasi bagi contoh gambar rajah ni. Okey, awak faham lah untuk contoh yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua, jenis yang kedua iaitu jenis gambar dan gambar rajah yang mempunyai data. Okey, contohnya macam ni. Ada dua bekas. Dua bekas. Kita nak tengok dalam ni siapa dia? Kita nak tengok. Okey, kita tengok sini. Dalam gambar ni kita nak tengok tikus. Okay, dalam tikus bekas X ada tikus. Dalam bekas X ada ayak. Dalam bekas X, dalam bekas Y pun ada ayak. Bekas X ada air. Jadi dalam bekas X pun ada kasar dawai. Dalam bekas Y pun ada kasar dawai. Jadi apa yang berbeza? Sebelum tu kita tengok objek. Apa dia? Objek yang kita nak tengok mestilah tikus. Tikus lah, takkan kita nak tengok pembuli buah manipulasi dia. Pembuli buah manipulasi dia tikus. Jadi apa yang berbezanya tikus X dalam bekas X dan bekas Y? Apa yang berbeza? Yang berbezanya ialah ini. Makanan. Jadi cikgu dah habaq dah. Okey, sorry, bukan tikus. PM dia. Sorry objek dia bukan tikus. Sorry. Maafkan cikgu. Maaf sangat-sangat. Bukan tikus objeknya. Objeknya ialah
objek dia ialah makanan. Makanan lah. Makanan lah. Itu yang berbeza. Jadi apa yang kita nak kata tentang makanan ni? Apa dia punya parameter dia? Apa ciri-ciri dia? Satu, tak hadir makanan. Tak ada makanan. Satu, ada makanan. Apa kita nak kata tentang ni? Kita boleh katakan kehadiran makanan. Pembeli ubah dimanipulasinya ialah kehadiran makanan. Maksudnya dalam bekas X tak hadir makanan, dalam bekas Y hadirnya makanan. Okey, kita tengok contoh 2. Sama juga dengan contoh 1. Dia cumanya apa dia? Apa dia ni? Kita nak tengok apa yang berbeza PM dia. PM dia ialah, cuba tengok. Bekas pasu P terbuka kepada cahaya matahari. Manakala pasu P berada terdedah kepada cahaya matahari, pasu Q tidak terdedah dengan cahaya matahari sebab ditutup dengan kotak legap. Kotak legap ni maksudnya objek atau benda yang tidak membenarkan cahaya menembusi pasu ni lah. Jadi apa dia? Satu ada cahaya matahari, satu tak ada cahaya matahari. Jadi apa objek dia? Objek dia ialah cahaya. Tulis cahaya pun tak apa, cahaya matahari pun diterima. Cahaya matahari, dan sama juga dengan soalan bekas tikus ni, iaitu kehadiran cahaya matahari. Okey. Yang ketiga bekas pasu. Bekas pasu apa dah? Kita tengok apa yang kita nak terangkan, iaitu anak pokok. Sebab kita tengok apa yang berbeza, apa yang tak sama, apa yang diubah ialah, cuba tengok tu. Bekas pasu A, berapa pokok? 1 anak pokok, 2, 3, 4, 5, 6. Manakala dalam bekas pasu B ada 1, 2, 3 sahaja. Jadi apa yang boleh kita katakan tentang PM, apa yang berubah, apa yang tak sama, apa yang berbeza ialah bilangan anak pokok. Okey, bilangan anak pokok. Itulah pembuli ubah yang berbeza, apa yang tak sama dan yang diubah. Okey, seterusnya kita pergi soalan ni dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual, yang ni faham cikgu rasa faham kot. Ikut contoh-contoh ni. Contoh pertama dan kedua. Contoh yang ketiga dalam bentuk jadual. Jadual ni, okey, dia bentuk jadual selalunya dia bentuk dalam bentuk menegak. Ni yang pertama ni menegak lah. Yang kedua dia melintang. Yang ketiga dia agak ada tiga maklumat dalam bentuk menegak. Okey. Kalau dalam jadual pertama, cikgu bagi yang pertama, kalau bentuk jadual menegak, PM adalah yang belah kiri. Pembuli ubah manipulasi yang berbeza ni adalah belah kiri. Yang ni contohnya gambar rajah pertama ni, jadual pertama ni, pembuli ubah manipulasi dia ialah PM dia ialah bilangan mental. Ni PB ni ialah pembuli ubah gerak balas. Pembuli ubah bergerak balas nanti cikgu akan terangkan next class. Sekarang cikgu nak fokuskan PM dulu, pembuli ubah manipulasi. Okey. Yang kedua, jadual jenis melintang. Yang tadi menegak, sekarang melintang. Pembuli ubah manipulasinya mesti duduk atas. Contohnya macam ni. PM dia ialah suhu sekitar. PM dia suhu sekitar. Suhu sekitar. Bawah ni ialah PG. PG nanti cikgu terangkan dalam next class lah. Hari ni cikgu nak bagi, kena pasti dulu, nak cam dulu, nak tackle dulu soalan yang ada, yang mana ada tu bahagian PM dan mana satu PG. Okey, untuk jadual ni pun sama juga macam jadual menegak tadi. PM dia ialah belah kiri. Yang ni PMR dia. Jenis telur. Telur ni adalah sama lah. Yang berbezanya ialah kualiti garam. Kualiti garam. Okey. Itu jadual bentuk tegak dan melintang. Okey, kita bagi contoh. Senang saja. Kalau tengok dalam jadual menegak, yang PM dia sinilah. PM dia inilah. Okey. Inilah PM dia. PM pembuli ubah manipulasi ini PG dia. Ni PG.
Okey ya. Nanti ini cikgu PG pembuli bergerak belas cikgu terangkan nantilah next kelas. Okey, contoh kedua, jadual menegak. Okey, apa dia? Panjang satah PM. Ini PM, ini PG. Belah kiri mesti PM. Belah kiri dia mesti PM. Kemudian contoh ketiga pun panjang bandul PM. Okey, yang ni PG. Okey, pembuli manipulasi, pembuli gerak belas. Jadual seterusnya keempat, ini pun PM, jenis aktiviti berbeza, PM pemilih gerak balas, pemilih manipulasi, yang belah kanan ni gerak balas, pemilih gerak balas. Contoh 5, jadual melintang. Okey, jadual melintang dia sama juga cikgu terangkan tadi. Atas ni, masa pemanasan atas ni ialah PM, pembeli manipulasi yang berbeza. Ini PG. Senang saja kita nak tackle soalan ni. Yang atasnya ialah pembuli. Contoh ke-6, pembuli ubah manipulasi. Kita kena pasti dulu yang atas ni, PG, MPM, manipulasi. Senang saja. Yang bawah ni ialah gerak balas. Nanti cikgu terangkanlah gerak balas ni. Contoh yang seterusnya, ketujuh, atas ni masa. Masa ni pun pembuli ubah manipulasi yang berbeza. Jadual, apa-apa pun jadual yang tegak sebelah kiri itu mesti PM, pembuli ubah manipulasi. Mesti PM belah kiri. Belah kanan tu PG. Macam cikgu terangkan tadilah, PM ni dia macam abang long. Adik-beradik dia, abang Ngah dan adik dia mesti bergantung kepada abang long. Tak ada abang long, dia pun tak boleh nak, orang kata nak, tak ada harapan. Mesti bergantung kepada abang long. Jadi abang long ni penting. Mesti ada PM. PM dulu. PM dulu baru PG. Dalam jadual menegak ni, PM belah kiri, PG belah kanan. Mesti ada abang long dulu, baru ada abang Ngah. Mesti abang long dulu, baru abang Ngah. Mesti abang long dulu, abang Ngah. Abang long, abang Ngah. Dalam jadual mendatar, melintang pun sama. Kena abang long dulu. Abang long dulu. Abang long dulu, baru abang Ngah. PG, PM, PG. Abang long, abang Ngah. Abang long, abang Ngah. Okey, itu dalam bentuk jadual. Sekarang dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf ni, dalam situasi adik-beradik, abang long siapa? PM, abang long. Abang long ni dia berkorban banyak. Ataupun Kak Long ni dia kena berkorban banyak. Dia kena jadi orang pertama dalam untuk adik-beradik dia. Okey. PG abang Ngah. Abang Ngah. Dalam graf, abang Long menjadi seorang yang sanggup berkorban. Dia sanggup, orang kata berkorban, dia duduk di bawah. Dia sanggup berkorban, duduk di bawah. Dia berkorban macam-macam. Orang kata berkorban apa saja kan. Jadi dalam jadual ni, dalam bentuk graf ni, graf. Abang Long dia duduk bawah. Abang Long dia duduk bawah. Jadi PM duduk bawah. PG, adik dia mesti utamakan adik-adik dia dulu. Abang Ngah dia dulu. Abang Ngah tak apa, hang berdiri. Okey. Jadi isi padu dia, dalam soalan ni, isi padu ni ialah PM yang berbeza. Dalam graf abang long dia atau PM ni, lagi balik abang long, PM ni duduk bawah. PM duduk bawah, PG duduk atas. Ni PG. Okey, tu graf pertama, contoh graf. Graf kedua sama juga. Senang saja graf. Graf abang long duduk bawah. Abang long duduk bawah, PM. Abang Ngah tak apalah, hang berdiri abang Ngah, hang duduk berdiri tegak. PG sebelah kiri. Hang tak apa, hang berdiri. Aku tidak apa. Tapi aku berkorban kan. Adik-adik. Okey. Kemudian untuk contoh ketiga sama juga. Bulan ni PM, pembuli bahan manipulasi. Bilangan helang ni PG, pembuli buah gerak balas. Senang saja kalau bentuk graf. Yang tidak tu, yang duduk bawah tu ialah PM, pembuli bahan manipulasi. Yang berdiri tegak tu ialah PG, pembuli buah gerak balas. Okey senang graf. Senang saja kena pasti. PM tidak, diri PG. Abang long tidak, tak apa, aku berkorban untuk hang. PG, hang berdiri tak apa, hang hidup tak apa, PG. Okey? Okey. Itu graf. Sekarang kita pergi yang terakhir. Terakhir dalam bentuk ayat. Dalam ayat ni, rajin ke malas ke, kena baca ayat. Baru kita dapat kesan mana satu pembuli buah manipulasi, mana satu pembuli gerak balas dan mana satu pembuli buah dimalarkan. Okey, untuk contoh ayat yang pertama ni. Okey, cikgu baca. Dua span yang berbeza saiz digunakan dalam satu penyiasatan untuk membandingkan keupayaan span menyerap air. Setiap span direndam dalam 1000 ml selama 1 minit.
keputusan adalah seperti yang berikut. Okey, kan kita dah belajar dah, cikgu dah terangkan dah tadi kan, yang mula-mula tadi. Nak scroll jauh sangat, okey tak apa. Yang bermula tadi cikgu kata apa? Kita dah kata PM ni dia adalah sesuatu yang diubah, berbeza, tak sama. Okay. Dalam soalan ni, apa yang tak sama, apa yang berbeza, apa yang diubah? Kita sekarang soalan ayat ni kita kena highlightkan yang keyword dia. Kita kena serlahkan, kita kena bulatkan, kita kena gariskan yang highlight yang memberikan kata kunci berbeza. Dalam soalan ni berbeza saiz. Kalau kata soalan ada perkataan berbeza untuk sesuatu objek, itulah PM dia. Jadi kita boleh katakan PM dia apa dia? PM dia ialah saiz. Parameter dia saiz. Saiz span. Objek dia span. Parameter ciri-ciri dia ialah saiz. Yang nak diukur span objek. Okey, itulah pembuli ubah dimanipulasi. Okey, yang kedua, soalan yang kedua, contoh kedua. Sofia dan Omar menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kebolehan mentol menyala apabila menggunakan objek-objek yang berlainan. Ni nampak tak berlainan ni? Berlainan ni, bila kata berlainan, ia mestilah tak sama, berbeza. Mereka menyediakan litar berikut. Setiap objek disambungkan pada litar. Okey, jadi kat sini kita boleh katakan apa dia objek dia? Objek dia ialah mentol. Mentol yang menyala, dia terangkan mentol. Yang ni kena betul-betul baca dan kena pasti mentol. Jadi, objek-objek yang berlainan ni apa dia? Sorry. Bukan mentol, maafkan cikgu. Maafkan cikgu. Bukan mentol. Ni mentol. Yang dia nak dia yang berbeza ni ialah menggunakan objek, maafkan cikgu, objek yang berlainan. Dia nak guna, ni ialah soalan kebolehan, keupayaan objek untuk mengalihkan arus elektrik dan tak boleh mengaruskan elektrik. Benda konduktor elektrik dan penebat elektrik. Konduktor elektrik dan penebat elektrik. Jadi apa dia yang berbezanya ialah jenis objek. Okey, jenis objek ni mungkin nanti pada kayu ke, besi ataupun aluminium, plastik. Itulah jenis-jenis objek untuk memboleh ubah dimanipulasi. Okey. Soalan yang terakhir. Soalan terakhir untuk contoh dalam ayat. Okey, Dini mencuba untuk mematahkan dua batang pembaris yang sama saiz. Ni kena baca betul-betul lah. Sama saiz ni bukan pembuli ubah manipulasi. Ini ialah PMR ataupun pembuli ubah dimalarkan yang sama. Nanti kita akan terangkan ya. Cikgu akan terangkan. Kita akan masuk dalam bab PMR ni. Tetapi dibuat daripada bahan. Cuba tengok bahan. Cuba tengok bahan yang berlainan. Inilah pembuli ubah dimanipulasi yang tak sama, yang berbeza. Okey, yang berlainan. Pemerhatiannya direkod dalam jadual di bawah. Jadi kat sini kita boleh katakan apa dia? Objek dia ialah bahan. Bahan tetapi dibuat daripada bahan yang berlainan. Okey, jenis bahan. Jadi kita boleh katakan parameter dia ataupun ciri-ciri dia ialah jenis bahan. Dia kata pembaris yang sama saja, tapi mungkin pembaris ni dibuat pada besi ataupun pembaris ni dibuat daripada plastik. Jadi PM dia ialah jenis bahan. Okey. Okey, itu soalan yang berkaitan pembuli ubah, soalan-soalan berkaitan yang pembuli ubah manipulasi yang berkaitan dengan ayat. Okey, kita tengok apa dia selepas ni. Okey, pembuli bergerak balas. Okey, cikgu rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Cikgu terangkan apakah pembuli ubah dimanipulasi PM ni. Untuk pembuli ubah gerak balas PG ni, cikgu akan terangkan untuk next class, untuk kelas 4AJ, 4AJ
5 AJ dan 6 AF. 6 AF dia pun dah expert dah. Cikgu dah terangkan dah. Dia apa insya-Allah dia pun boleh jawab dah. Cuma dia pun kena ulang kaji baliklah nak memperkuatkan lagi PMR dan PG ni. Okey. Untuk hari ni cikgu rasa setakat dulu untuk kemahiran prosesan boleh ubah dimanipulasi. Okey. Untuk video ni cikgu akan uploadkan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Awak kena tonton dulu dalam video ni dalam grup masing-masing. Selepas itu, cikgu akan bagi link untuk menjawab soalan kuis sains 3 ni lah dalam grup masing-masing. Dan awak jawab dalam form ni, Google Form ni. Dan kehadiran awak dikira melalui pengisian awak menjawab soalan kuis sains ni lah. Kuis sains ni. Maksudnya cikgu akan ambil kehadiran awak daripada awak menjawab soalan kuis sains 3 ini. Okey lah. Okey, cikgu rasa setakat itu dulu untuk kelas pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan yang tak faham, boleh WhatsApp cikgu, tanya cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab, cuba bantu. Okey. Sebelum akhiri, cikgu nak minta ampun dan maaf jika ada kesalahan, tersalah bahasa, tersalah cakap, terlepas bicara sepanjang kelas pengajaran cikgu pada hari ini. Okey. Kalau tak ada apa, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Dan cikgu harap awak duduk di rumah, tolong ibu, tolong ayah, jangan keluar sangat, duduk stay safe, duduk di rumah sebab kita tengah nak kawal COVID-19 ni. Jangan berada di merata tempat, duduk di rumah. Okey nah. Cikgu rasa setakat itulah untuk kelas pada pagi ni. Cikgu ucapkan terima kasih dan cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.